Elak sistem perundangan dan pentadbiran negara terus terima kritikan. Isu DNAA membabitkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi perlu dihentikan segera. Syamimi Saripan di Parlimen ada perinciannya. Silakan Mimi. Baik, isu berkaitan dengan keputusan melepas tanpa membebaskan DNAA melibatkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi perlu segera dinoktahkan di Parlimen. Tegas Wakil Pasir Gudang, ini bagi mengelak sistem perundangan dan pentadbiran negara terus dipertikai. Sekaligus menzahirkan pelan integriti berdasarkan nilai murni kerajaan madani yang dihasratkan dalam kajian separuh penggal RMK12. Dan saya merasakan peguam negara perlu memikul tanggungjawab ini dan amat sesuai Select Komiti Jawatan Kuasa Hak Asasi dan Institusi Reform akan memanggil peguam negara yang lepas dan yang sedang ini untuk mendapat penjelasan. Mesti datang. Datang, nak jawab atau ada benda tak boleh nak sebut, itu hal. Baik, Selasa lalu, Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen Hak Asasi Manusia, Pilihan Raya dan Reformasi Institusi mengeluarkan kenyataan untuk memanggil Peguam Negara Datuk Ahmad Tadiruddin Mohamad Saleh. Malah bekas Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun turut dipanggil untuk memberikan penjelasan berhubung kes berkenaan. Baik, penglibatan subkontraktor bagi mengendali projek kerajaan perlu dihadkan bagi menjamin pelaksanaan yang lebih cekap. Dalam masa sama memberi keutamaan kepada kontraktor tempatan yang lebih pakar dan berkemahiran mengenai lokaliti setempat. Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sam Agong berkata ketidakcekapan subkontraktor juga mengakibatkan kelewatan pelaksanaan projek. Seterusnya, tender perlu ditender semula. Untuk mengatasi masalah ini, saya mengesorkan kepada kerajaan agar penglibatan subkontraktor dihadkan untuk mengendalikan sesebuah projek dan harus melibatkan kontraktor tempatan yang lebih mengetahui keadaan setempat, termasuk kos bahan binaan, pengangkutan dan perhubungan awam yang diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan projek awam atau kerajaan di sesuatu lokasi berjalan dengan baik dan lancar. Beliau turut mencadangkan projek yang diluluskan kerajaan terdahulu perlu diteruskan semula oleh kerajaan perpaduan. Ini termasuk cadangan pembinaan projek Sabah Sarawak Link Road. Usaha mewujudkan sekolah bimbingan jalinan kasih wajar diperluas agar hak pendidikan kanak-kanak yang tiada pengenalan terus terbela. Sekaligus menjamin tiada isu keciciran pendidikan dalam kalangan mereka. Perkara tersebut disuarakan Ahli Parlimen Lubuk Antu, Roy Angau Gingkoi. Saya juga menerima baik inisiatif sekolah bimbingan jalinan kasih yang dihaskan untuk kanak-kanak warga negara yang terpinggir dan tiada dokumen pengenalan diri. Saya memohon agar konsep sekolah ini dapat diperluaskan di kawasan sepadan Sarawak Indonesia seperti di Lubuk Antu, di mana terdapat banyak kanak-kanak berhadapan kesukaran untuk meneruskan pendidikan mereka berikutan masalah dokumen pengenalan diri walaupun mereka dan ibu bapa mereka dilahirkan di Malaysia. Konsep sekolah berkaitan dibina dengan menumpukan kepada kriteria kanak-kanak tanpa dokumen, tiada warga negara dan juga golongan rentan. Beralih ke perkembangan seterusnya, Parlimen Belia bakal dijadikan program inkubator bagi melahirkan barisan kepimpinan generasi muda berketerampilan. Untuk itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mengatakan ia melalui proses pengundian ahli perwakilan Parlimen Belia yang bakal dirombak secara besar-besaran. Menyedari kepentingan anak muda sebagai pemegang obor pembangunan negara. Saya sebagai rakyat yang kasih kepada Malaysia bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan dan Parlimen Malaysia telah mengambil inisiatif menganjurkan program-program pembangunan anak muda untuk melahirkan barisan kepimpinan muda yang berwibawa. Malah Kementerian Belia Sukan telah pun
bersetuju untuk menyerahkan program Parlimen Belia kepada Parlimen Malaysia. Menurutnya, generasi muda sebagai pewaris negara harus giat memainkan peranan aktif dalam menyuntik semangat perpaduan dan kenegaraan agar sentiasa segar mencipta kejayaan negara. Beliau menyatakannya pada majlis sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama-sama Ahli Dewan Negara dan juga Ahli Dewan Rakyat di Dewan Bankuet Parlimen. Baik Syah, mesyuarat khas sidang Dewan Rakyat ketika ini masih membahaskan usul rancangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 dan setakat itu saja perkembangan semasa dari Parlimen. Kita teruskan perincian berita tengah hari bersama Syah Musa di sana. Silakan Syah. Terima kasih Mimi.